Lebih seabad usianya, Masjid Jami' khazanah negara yang tidak ternilai harganya. Masjid Jami' ni dekat KL ni dia jadi satu simbolik. Dia memang orang kenal ini Masjid Jami'. Inovasi anak kampung menghasilkan pelita raya bateri. Eksotik dan enak, lemang periuk kera menjadi juadah Aidilfitri. Semuanya dalam paparan malam ini. Kuala Lumpur. Kota metropolitan ini bukan sahaja pusat ekonomi negara, ia juga lokasi tumpuan pelancong. Masjid Jami' antara kawasan tumpuan lantaran kedudukannya di tengah ibu kota. Terletak di pesisir Jalan Tun Perak, masjid yang berusia lebih 1 abad ini menyimpan pelbagai cerita di sebalik kewujudannya. Ia bukan sahaja tempat beribadat umat Islam yang berkelana ke pusat bandar. Masjid Jami' juga khazanah negara yang tidak ternilai harganya. Muhammad Syukri Ismail antara beberapa imam di Masjid Jami' Kuala Lumpur. Berusia 28 tahun, anak jati Alusta Kedah ini sudah 6 tahun berkhidmat di masjid ini. Walaupun usianya boleh dianggap muda berbanding dengan imam lain, Syukri tidak gementar memimpin makmum melakukan ibadat harian mereka. Berada di saf hadapan, ramai jemaah yang tidak pernah menduga Syukri sebenarnya insan yang dilahirkan cacat penglihatan. Kekurangan tu memang sedia maklum. Memang kita tak berapa, orang cakap tak boleh nak melihat dengan baik. Tapi orang kata kekurangan bukan alasan untuk kita kita berbakti dan kita gagal dalam setiap apa yang kita nak. Sebenarnya kekurangan itu melahirkan satu semangat yang orang kata yang positif untuk kita terus maju ke depan sebenarnya dalam kita bekerja, terutamanya macam kita berkhidmat macam inilah. Walaupun cacat penglihatan, Syukri masih mampu menghafaz keseluruhan Al-Quran dengan bantuan Al-Quran sistem Braille. Harapan ibu bapa yang mahu melihat dia menjadi imam mendorong Syukri untuk mengejar impian memimpin jemaah. Memegang diploma syariah daripada sebuah kolej tempatan, Syukri bermula dengan menjadi Bilal di Masjid Jami' sebelum ditauliah untuk menjadi seorang imam pada tahun 2013. Pada mula tu sebab Bilal ni sebab kita melaungkan azan kan. Kita relax je lepas azan tu, tapi bila dah dengar jadi imam ni rasa gemuruh jugalah. Rasa macam adakah boleh, tapi kita kena gunakan, kita kena menunjukkan sebuah persembahan yang terbaik. Kita orang kata apa, dengan lagi pun kita buat persembahan ni bukan dengan manusia, dengan Allah. Kita mempersembahkan yang lebih baik daripada sebelum-sebelum ni. Itulah. Kedudukan strategik Masjid Jami' yang dikelilingi kawasan komersial dan tumpuan pelancong menjadikan ia pusat komuniti tersendiri.
Muhammad Faisal Tan Mutalib, Ketua Pentadbir Masjid Jami' Kuala Lumpur. Of the masjid, exit of the mosque. Dia menggalas tanggungjawab yang pelbagai, antaranya menjadi pemandu pelancong kepada pengunjung luar negara yang hadir ke sini. Program yang baru dimulakan awal bulan ini mendapat sambutan yang menggalakkan daripada pelancong. For car, 300 meters. Atas sambutan itu, ia dijangka akan diteruskan dan pengunjung bukan Islam boleh berkunjung ke Masjid Jami' setiap hujung minggu untuk melihat sendiri keunikannya. Kita jalankan sedikit usaha sama dengan beberapa NGO. Antara NGO yang banyak menyokong dalam sektor pelancongan yang kita adakan ini adalah Islamic Outreach Abim Center. NGO ini adalah sebuah NGO yang fokus menjalankan operasi MTG ataupun Mosque ataupun Masjid Tour Guide Program. Khusus untuk entertain, melayan, berkomunikasi dan memberikan penerangan tentang masjid, tentang sejarah Kuala Lumpur dan tentang agama Islam itu sendiri kepada pelancong yang datang, khususnya yang pelancong-pelancong yang bukan beragama Islam. Selain melihat keindahan Masjid Jami', pelancong juga berpeluang untuk mendekati Islam dengan bantuan sukarelawan dan terjemahan Al-Quran dalam pelbagai bahasa. Every Muslim have to memorize all this. Okay? It tell us we start with Bismillahirrahmanirrahim. So we start something with saying, "Oh God," okay, to the name of God. So we have to memorize all this stuff. And what we ask from the God, you check number 6. What we ask from God. Pendekatan convey ataupun kita panggil sebagai berkongsi, bukanlah pendekatan untuk convert, untuk menukarkan pegangan masing-masing, tetapi conveying ataupun create understanding, mencipta ataupun mengukuhkan persefahaman. Itu adalah kita rasa lebih utama, terutamanya dalam keadaan akhir ini globalnya agama Islam menjadi tumpuan kepada banyak perkara-perkara yang berunsur negatif, yang mana ia tidak benar sama sekali. Dan kebanyakan pelancong yang datang, mereka mempunyai mindsetting yang begitu. Dan bila datang, kita memberikan layanan yang mengikut kepada bagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, mengikut panduan sunnah. Dan penerangan-penerangannya berbentuk positif, tiada paksaan dan mesra, menjadikan mereka keluar dengan satu persepsi yang lebih jernih, lebih harmoni terhadap agama Islam. Selain membuka ruang untuk para pelancong melihat keindahan masjid dan mendekati agama Islam, pengurusan Masjid Jami' di bawah seliaan Faisal turut mewujudkan inisiatif unik sempena bulan Ramadan. Dengan bantuan stesen LRT Masjid Jami', Faisal dan sukarelawan daripada sebuah pertubuhan bukan kerajaan menjadi pengelola bagi klinik Al-Fatihah. Klinik Al-Fatihah merupakan sebuah inisiatif untuk membantu Muslim memperbetulkan bacaan surah Al-Fatihah, surah wajib dalam ibadat solat seharian. Klinik ini diberi secara percuma kepada sesiapa sahaja yang ingin belajar makhraj yang betul bagi mengusyukkan lagi ibadat mereka. Lokasinya di stesen pertukaran laluan Seri Petaling dan Kelana Jaya membuatkan klinik Al-Fatihah mendapat sambutan yang menggalakkan. Basically, Masjid Jami' dengan stesen LRT Masjid Jami' sudah lebih 8 tahun kita bersama-sama untuk raikan Ramadan dengan program-program kemasyarakatan. Macam sebelum ni kita membuat edaran bubur lambuk percuma daripada Masjid Jami' kepada orang awam melalui stesen LRT. Tapi tahun ni kita cuba mencetuskan sedikit kelainan, membawa roh Ramadan tu bukan saja pada sudut iftar dan makan minum, tapi kita membawa semangat Ramadan dan juga Al-Quran itu sebagai panduan yang mempunyai keistimewaan yang sangat besar untuk kita cuba dalam dan kaji lagi sempena dengan Ramadan Al-Mubarak ni. Jadi program ni kita basically cuba cetuskan saja. Jadi klinik Al-Fatihah ni hanyalah sebagai pembuka
kepada masyarakat mendalami dengan lebih baik lagi apakah intipati dan juga kandungan ilmu dalam Al-Quran itu melalui bacaan surah Al-Fatihah yang menjadi bacaan asas dan wajiblah kepada kita sebagai seorang Muslim. Kewujudan klinik Al-Fatihah ini sebuah kebanggaan buat Faisal. Berusia 36 tahun, bapa kepada seorang anak ini sudah lebih 6 tahun berbakti kepada agamanya di Masjid Jami'. Sebagai seorang ketua pentadbir, dia bertanggungjawab merangka aktiviti bagi memastikan nama Masjid Jami' terus utuh di mata warga kota. Kita sudah mencecah lebih daripada 400 orang masyarakat awam yang datang ke klinik kita untuk membuat semakan ataupun bacaan surah Al-Fatihah. Dan semakan ini terbuka kepada anak-anak, kepada belia, kepada dewasa dan juga warga emas. Jadi dia tidak ada mencukupi had umur. Serta kita juga cuba jika perlu untuk kita memberi perkongsian kepada non-Muslim, ia juga menjadi salah satu daripada kita punya tujuan perkara ataupun usaha ini diadakan. Masjid Jami' ni dekat KL ni dia jadi satu simbolik. Di mana orang datang sini, dia memang orang kenal ini Masjid Jami'. Masjid Jami' Kuala Lumpur merupakan salah sebuah daripada masjid yang tertua di ibu kota. Direka oleh arkitek British Arthur Benison Hubback, ia masjid besar pertama didirikan di Kuala Lumpur. Pada tahun 1909, Masjid Jami' secara rasminya dibuka oleh Sultan Selangor ketika itu, Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Pada asalnya, masjid ini diwujudkan bagi menjadi ruang pekerja kerajaan di bangunan Sultan Abdul Samad untuk beribadat. Namun hari ini, ia lebih signifikan daripada itu. Kedudukannya yang strategik di titik pertemuan Sungai Gombak dan Sungai Klang menjadi pemangkin kemajuan Bandaraya Kuala Lumpur. Seni bina menawan yang diinspirasi daripada seni bina Mogul India menjadikan Masjid Jami' sebuah bangunan ikonik. 3 buah kubah dikelilingi menara kecil selain penggunaan batu bata berwarna merah dan plaster putih menjadikan masjid ini sebuah bangunan yang menonjol. Apatah lagi, kini ia dikelilingi pencakar langit moden. Membina masjid ini bukan satu tugas yang mudah, lebih-lebih lagi kosnya menghampiri $40,000, satu nilai yang agak tinggi ketika itu. Maka pembinaan ini berlaku 21 bulan. Sebelum itu, kawasan ini adalah kawasan tanah perkuburan orang-orang Islam yang pertama berstruktur di Kuala Lumpur. Jadi memang kawasan ini penuh dengan batu nisan. Jadi pada hari ini bila banyak pembangunan dilakukan, semakin banyak kesan-kesan sejarah kita dapat bongkar ataupun terjumpa daripada pembangunan yang dilakukan pada masa ini. Kru Majalah 3 dibawa Faisal untuk melihat beberapa tinggalan struktur asal masjid bersejarah ini. Dulu kita ditambak tahun 60-an, 70-an masa tu kan ditambak. Lepas tu keliling ni tembok lah dan ada pokok dan sebagainya. Lepas tu tahun 2012 masa kita pihak DBKL dan dia buat projek besar River of Life. Dia buat pembangunan semula kawasan sekitar Masjid Jami' dia panggil Precinct 7. Dan dia korek tanah dekat sekitar ni. Bila dia korek, dia terjumpa satu tangga lagi. Ada tangga ke bawah. Jadi bila dia korek-korek, dia kata ini barangkali tangga yang asal. Ada lagi tangga asal tu? Ini adalah tangga asalnya. Oh, ni lah. Tapi dia buat, dia panggil restoration. Dia panggil restoration. Kita punya hasrat tu adalah untuk menaikkan semula nilai sejarah
bagaimana Kuala Lumpur itu bermula. Daripada 150 tahun dahulu, 1857, ketika itu eksplorasi ke Kuala Lumpur itu menjadi satu agenda yang serius. Dan kita cuba bawa balik semula nilai tersebut kepada masyarakat hari ini dan masyarakat untuk anak cucu akan datang. Selain struktur tangga asal masjid, kayu penambat sampan di pesisir sungai masih lagi bertahan sehingga ke hari ini, walaupun semakin hari semakin dimamah usia. Dari segi kepentingan tu bukanlah nombor satu sangat, tapi dia membawa satu cerita. Yang mana cerita ni adalah satu yang kita kena jaga dan bagi tahu kepada generasi sekarang akan datang. Orang dulu susah dia macam ni. Orang dulu bagaimana dia nak explore hutan kawasan Lombong, Kuala Lumpur ni melalui sampan yang tak ada apa pun pada hari ini. Ini yang mula dia. Kawasan Masjid Jami' Kuala Lumpur, salah sebuah koridor yang mendapat tempias daripada inisiatif kerajaan dalam mempercantikkan kawasan sungai di ibu kota di bawah program River of Life yang dilancarkan pada tahun 2011. Oleh sebab itu, fasad bangunan masjid dan kawasan halamannya kini giat ditambah baik dalam usaha mencapai piawaian yang ditetapkan. Muhammad Naimi Abdul Aziz, seorang anak muda yang kagum dengan keindahan seni bina Masjid Jami' Kuala Lumpur. Berusia 20 tahun, Naimi, penuntut jurusan seni bina di sebuah universiti tempatan, menyiapkan sebuah tugasan melakar bahagian luaran masjid. Saya memilih Masjid Jami' ini kerana satu, ia berhampiran dengan saya punya universiti, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan lagi satu, Masjid Jami' ni dekat KL ni dia jadi satu simbolik. Di mana orang datang sini, dia memang orang kenal ini Masjid Jami'. Sebab saya nak tahu itu kenapa orang ramai kenal Masjid Jami' tu. Dan dari yang ketiga tu, dari segi latar belakang dia. Kenapa Masjid Jami' ni bila dia dibina, sebab saya datang sini dengan ada saya punya purpose sendiri. Sebab saya nak mengkaji identiti kebangsaan daripada segi Masjid Jami' ni sendiri. Azam Naimi ialah untuk melakukan tesis menyeluruh mengenai bangunan kegemarannya ini. Dia mahu merungkai segala cerita di sebalik Masjid Jami' yang sudah pun memasuki abad kedua usianya. Daripada apa yang saya boleh lihat, daripada segi material, dia punya fasad yang digunakan daripada brick yang tidak dicat. Di situ dia menunjukkan seni bina itu jujur. Dia tidak menutupi apa-apa. Dia memang nak tunjuk, okey, ni brick. Dan lagi yang kedua, daripada segi dia punya panggung tu, dia punya pintu, buka itu pun ada maksudnya. Mungkin, tapi saya tak dapat lagi. Mungkin saya akan kajikan. Bulan Ramadan, bulan paling sibuk bagi Faisal dan anak buahnya. Sebagai pentadbir masjid, Faisal menggalas amanah memastikan juadah berbuka sentiasa terhidang untuk jemaah yang hadir. Kos bagi menyediakan juadah berbuka menghampiri RM20,000 sehari. Mujur ada syarikat dan hartawan yang berbesar hati menaja makanan dan minuman untuk iftar sepanjang bulan ini. Sebagai ketua pentadbir, harapannya agar jemaah semua berpuas hati dengan khidmat yang disediakan berlatar belakangkan bangunan penuh bersejarah. Pelawat-pelawat yang datang, masyarakat yang berkunjung ke masjid, mereka akan merasakan satu kenikmatan, satu kelainan di dalam kota metropolitan Kuala Lumpur ini yang begitu besar dan tidak tidur. Bila masuk saja di Masjid Jami', mereka merasakan masuk ke syurga. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Syurga yang berada di bawahnya sungai. Jadi suasana itu, roh itu bukan dibawa dari segi bentuk fizikal saja, tapi dibawa juga bersama dalam bentuk kerohanian, spiritual, ikatan makhluk ataupun hamba kepada Rabbul Jalil. Masjid Jami', masjid penuh sejarah. Lebih seabad berbakti kepada warga kota, ia lebih daripada sebuah rumah ibadat. Masjid ini ikon ibu negara. Ia umpama sebuah permata dalam kegawatan Kuala Lumpur dahulu, kini dan akan datang.
Pelita ni satu inovasi baru yang tak perlukan minyak tanah. Suasana menjelang Syawal semakin terasa. Minggu-minggu terakhir Ramadan, pastinya ramai yang telah membuat persiapan memeriahkan suasana halaman rumah dengan kehadiran cahaya pelita. Di selatan tanah air, terdapatnya inovasi ciptaan pelita raya tanpa menggunakan minyak tanah. Dua corak color tu, satu klasik. Klasik ni macam api pelita. Betul lah kalau kita tengok malam seolah-olah dia macam ditiup angin. Dan satu lagi tu macam lampu. Biasanya orang suka pasang lampu kelip-kelip tu kan, lampu warna-warni tu. Juraimi Palal, insan kreatif, mencipta pelita raya yang dijana daripada kuasa bateri. Labis, Segamat Johor. Sejak awal Ramadan, barangan persiapan untuk menyambut Aidilfitri telah mula dijual. Hari ini Juraimi perlu mendapatkan stok bekalan baharu bekas pelita bagi menyiapkan tempahan pelanggan. Ini merupakan tahun kedua Juraimi berurus niaga dengan kedai ini sejak dia memulakan inovasinya tahun lalu. Melalui bantuan Muhammad Faizul Muhammad Nur, juga penyedia kedai sebenarnya ini, Juraimi mendapat harga yang lebih istimewa memandangkan dia membeli dengan jumlah yang banyak. Pekan Air Panas terletak kira-kira 14 km dari Pekan Labis dalam daerah Segamat. Sejak 10 tahun lalu, Juraimi sekeluarga menyewa di rumah ini. Membuat pelita raya ini adalah kerja sambilannya selain menjadi mekanik. Ada kalanya dia dibantu oleh anak-anak untuk penugasan tertentu. 6 tahun menyimpan hasrat, akhirnya dia melaksanakan idenya ini tahun lalu setelah mendapati kemeriahan dan suasana malam perayaan di kawasan bandar semakin hilang. Kawasan-kawasan taman di bandar-bandar macam suasana tu tak begitu meriah lah. Tak nampak macam suasana nak raya. Biasanya nak raya kan ada pelita banyak kan, tak semestinya nak kena bakar bunga api ke apa kan. Itu bila ada pelita tu memang masa tu memang nak perayaan kita kan. Juraimi menggunakan pelita yang diperbuat daripada plastik bagi memudahkan kerja-kerja menebuk. Buat setakat ini, Juraimi belum mampu untuk membuat sendiri bekas pelitanya memandangkan kosnya yang tinggi. Namun itu tidak membataskan dia merealisasikan idea kreatifnya. Yang lebih penting, usahanya memberi sentuhan ajaib menukarkan pelita kosong menjadi produk anak kampung yang unik. Tak mudah memang. Kita tengok benda yang siap tu macam simple aja, tapi buat dia tu, proses dia tu banyak. Kalau kita buat satu-satu nak sampai siap tu memang susah. Kita kena rancang, kena atur proses yang mana dulu dan berperingkat-peringkat. Pada tahun lalu, pelita Juraimi berjaya mendapat 2,000 tempahan dari 100 menanjung. Tahun ini jumlahnya meningkat kepada 5,000 pelita. Peningkatan jumlah ini menyebabkan Juraimi telah memulakan kerja-kerja pembuatan pelitanya seawal 6 bulan sebelum Ramadan. Banyak kajian dan eksperimen yang dilakukan bagi memastikan produk yang dihasilkan berjaya. Namun Juraimi masih tidak berpuas hati kerana banyak lagi yang perlu diperbaiki. Sebelum timbulnya idea pelita bateri ini, dia pernah berhasrat untuk membuat pelita menggunakan kuasa elektrik namun tidak diteruskan.
Yang guna elektrik ni, idea tu memang, tapi yang elektrik ni memang nampak kalau saya jual, dia leceh lah sebab nak kena wiring. Lepas tu, risiko. Yang saya paling takut sekali risiko. Sekiranya kena hujan, selepas tu keadaan lembab, tanah lembab, saya takut renjatan kena pada manusia kan, sebab arus elektrik dia dengan manusia, dengan haiwan. Jadi saya tak jadilah buat yang tu. Jadi saya beralih ke bateri. Bateri adalah DC. Dia tak mengakibatkan apa-apalah walaupun di dalam air sekalipun. Pengalaman 20 tahun sebagai mekanik banyak membantu Juraimi dalam melahirkan kreativiti dan idea baharu dalam inovasinya. Kemahiran tangan yang dimiliki Juraimi sangat istimewa. Blok pencetak untuk pembuatan sumbu pelita raya baterinya juga dibuat sendiri. Menggunakan kayu cengal, ia lebih tahan lama. Sumbu bagi pelita bateri diperbuat daripada sejenis bahan silikon. Menurut Juraimi, lampu LED yang digunakan ditempah dari China untuk mendapatkan kesan corak api yang seolah-olah ditiup angin. Ini dia lebih kurang 3 jam lah baru dia keras, tapi bukan keras sangat lah 3 jam tu. Keras bahagian luar, dalam dia masih lembut lagi. Jadi kalau nak keras lagi, kita kena anginkan dalam 2 jam lagi. Proses untuk membuat sumbu silikon ini memerlukan masa yang lama. Jika tidak ada penugasan yang melibatkan kerja-kerja bengkel, Juraimi mampu membuat sumbu silikon ini kira-kira 300 biji sehari. Silikon perlu disejukkan di dalam air bagi membantu pembentukan yang sempurna. Selain daripada pelita, panjut juga sering mendapat tempahan. Menggunakan batang pipe PVC, panjut menggunakan 2 biji bateri yang bersaiz D bagi menampung 5 lampu yang ada pada panjut. Setakat ini, Juraimi selesa memasarkan produk ciptaan ini melalui online. Malah, tempoh pemasaran produknya masih berjalan sehingga berakhirnya Syawal. Sekarang ni saya jual yang jenis ini 6 biji, 6 biji RM50. Tidak termasuk wang pos lah. Yang panjut tu? Yang panjut ni 2 batang RM60. Pun tidak termasuk wang pos. Ada juga dia mendapat tempahan secara terus oleh penduduk tempatan. Wan Nur Azian Wan Osman mengetahui mengenai produk Juraimi melalui tularan di laman sosial. Nak ambil pelita? Ini 2 set ni 2 set. Okey, ini yang saya tempah Okey, berapa? Ini 200. Okey. Sempena Aidilfitri yang bakal tiba, dia menempah 2 set pelita raya bateri bagi persiapan acara rumah terbuka. Raya. Okey, sama-sama raya. Kita ni satu inovasi baru yang tak perlukan minyak tanah. Jadinya saya jadikan dia hiasan di pejabat untuk sempena raya ni lah. Pelita raya bateri ciptaan Juraimi mampu bertahan sehingga 14 jam. Juraimi mempunyai hasrat untuk membuat sendiri komponen bagi memelihara idea ciptaannya, namun masih belum mampu kerana kekangan kewangan. Lihat saja hari ini, Juraimi masih menggunakan kudratnya sendiri untuk menyiapkan semua tempahan. Berharap kalau dapat lebih komersial, maknanya produk industri lah. Jadi produk industri ni dia lebih cantik, lebih murah.
Jadi banyak orang boleh menggunakannya dan benda ni tidak berbahaya. Lagi satu, kalau macam rumah-rumah di taman, dinding dia yang dah bercat cantik-cantik tu tak adalah jadi hitam. Dia bukan pelita api yang sebenar, tapi dia suasana tu wujud boleh datanglah. Pelita raya ciptaan Juraimi lebih bersifat mesra alam kerana tidak mengeluarkan asap seperti pelita biasa. Risiko kebakaran atau perkara yang tidak diingini juga dapat diatasi. Pelita raya bateri, satu inovasi anak tempatan, memberi alternatif baharu untuk mewujudkan suasana hari raya walau di mana pun berada. Lemang periuk kera ni dia ada aroma dia sendirilah. Kita akan rasa di kulit dia. Di sekeliling kulit periuk kera tu lemang dia manis. Memerangkap serangga dan mengeluarkan bendalir di badannya. Siapa sangka tumbuhan periuk kera ini antara juadah pilihan ketika di bulan Ramadan dan menjelang Aidilfitri. Lazimnya, lemang dihasilkan menggunakan buluh dan dibakar. Namun berlainan dengan Nur Syafri Abdul Malik yang menjual lemang periuk kera menggunakan kaedah mengukus. Malah resepi warisan istimewa ini mulai digemari oleh masyarakat Malaysia. Lemang periuk kera ni dia ada aroma dia sendirilah. Kita akan rasa di kulit dia. Di sekeliling kulit periuk kera tu lemang dia manis. Manis bukannya kita tambah gula ke apa kan. Dia adalah manis natural semula jadi daripada periuk kera. Puchong, Selangor. Setiap kali bulan Ramadan, inilah rutin Nur Syafri Abdul Malik menyediakan resepi istimewanya iaitu lemang periuk kera. Hari ini, Syafri perlu memasak 20 kg pulut atas permintaan pelanggannya. Berasal dari Pahang, dia mulai tertarik dengan keunikan periuk kera selepas perkongsian daripada sahabatnya. Satu hari itu saya masuk hutan di kawasan Rompeng dan juga Muazzam Shah. Terdapat banyak periuk kera. Jadi saya pun tanyalah kawan saya, dia pernah bekerja sebagai angkatan tentera. Apa yang kita boleh buat dengan periuk kera ni? Dia cakap di kawasan Sabah, dia orang gunakan periuk kera ni sebagai untuk nak masak nasi dalam tu. Jadi saya kata kalau dia tak beracun dan juga boleh digunakan untuk memproses makanan, jadi saya cubalah. Minat dalam bidang masakan, dia mencabar diri untuk mencipta kelainan dalam menghasilkan hidangan berasaskan periuk kera. Bagaimanapun, ia bukan mudah. Pelbagai teknik dan resepi dicuba dalam menghasilkan lemang periuk kera ini. Dalam 7-8 menu yang saya buat, cuma lemang pulut saja yang sesuai untuk dimasak dalam periuk kera ni. Jadi bila benda ni saya dah buat untuk pada mulanya makan sendiri sajalah ketika open house. Jadi bila kawan-kawan jiran-jiran dah rasa benda ni, dia kata patutlah dikomersialkan bagi orang lain rasa nikmat lemang periuk kera ni. Menjelang Aidilfitri tahun ini, dia perlu menyediakan kira-kira 100,000 lemang periuk kera. Pemilihan periuk kera segar penting untuk mendapatkan lemang yang enak. Tempahan daripada pelanggannya membuatkan Syafri tidak menang tangan. Justru dia selesa mengupah jiran tetangga dalam membantu perniagaannya. Menurut Syafri, membuat lemang ini lebih rumit dan memerlukan kesabaran yang tinggi. Malah proses pembersihan periuk kera haruslah teliti agar kualiti rasa lemangnya terjamin. Dalam ni mengandungi sampah, debu kan, dan juga rantai-rantai kayu. Kalau kita tak buang bibir ni,
sampah yang tu kita tak suka untuk nak cuci. Ataupun bila kita tuang je, air yang ada dalam ni takkan keluar semuanya. Kesemuanya takkan keluar. Dia tak bersih betul. So, kita perlu gunting di sudut sahaja. Sudut atas. Okey, keliling. Keliling. Kemudian, potong di bawah hujung. So, tengok tadi masa saya nak buang, dia tak ada air. Tapi bila setelah kita potong, tengok ada tak sampah keluar? Ada. Kan? Sebab dia punya ni, dia punya injap tu menahan air daripada keluar. Air. Sebenarnya dalam ni ada air tau. Tapi kita buang macam ni tak boleh. So, kena potong dia punya bibir ni baru ni lah sampah-sampah semua keluar kan. Yang ni pail memang warna merah. Yang merah. Kalau nampak dia punya tebal. Dalam penyediaan lemang periuk kering ini, Syafri menggunakan pulut susu kerana rasanya lebih berlemak dan enak. Berbeza dengan lemang buluh, kaedah kukus digunakan agar masakan pada lemang periuk kera lebih sekata. Betul. Jangan lupa. Kuala Rompin, Pahang. Seminggu sekali, Syafri mendapatkan bekalan periuk kera di sini. Okey. Ni mana tengok banyak pucuk dia. Pucuk dia yang baru. Sini lah. Ni nampak kawasan pun geduk ni mungkin banyak yang besar ni. Sini boleh? Okey. Kita masuk dalam kawasan. Hampir 2 dekad berniaga, Syafri sudah mempunyai pelanggan tetap yang sentiasa menantikan keenakan lemang periuk keranya. Bulan Ramadan, dia harus mengutip kira-kira 20,000 periuk kera sehari untuk memenuhi tempahan pelanggan. Saya jalan ke sana. Ya. Mencari periuk kera yang sesuai untuk nak dibuatkan lemang. Biasanya kita akan pakai yang periuk kera betina. Periuk betina amat sesuai lah dengan saiz dia, dengan dia punya krongsong dia keras. Berbeza dengan periuk kera jantan, dia besar tapi keadaan badan dia lembut. Masak waktu tu, dia color dia akan turun pada pulut. Apa kita perhati, dia memang cantik. Dia memang besar kan. Memang menarik nampak, tapi dia tak sesuai untuk dijadikan lemang. Tak sesuai. Yang ini jantan kan ya? Ini jantan. Sekiranya Syafri sibuk, sahabatnya Kamal sentiasa membantunya untuk mengutip periuk kera ini. Sejak 5 tahun lepas, hampir setiap hari Kamal ke hutan untuk mengutip periuk kera dan mengambil upah 40 sen untuk satu periuk kera. Ini tumbuhan di bawah semak samun ataupun hutan resam. Dia biasa akan hidup di bawah. Dia bukan menjala, dia berkelompok. Jadi kalau satu kelompok tu kalau kita jumpa sekitar dalam 4 kaki persegi, boleh mencecah sampai 5 hingga 600 biji. Setelah 30 minit dikukus, lemang dibiarkan sejuk sebelum ianya dibungkus. Pelbagai cabaran ditempuhi sebelum hasil usahanya dikomersialkan pada tahun 2005. Nanti angkat, biarkan sejuk. Aroma dia, kan? Lemak dia, santan. Empuk dia. Pada mulanya memanglah saya pun untuk menjual sebiji lemang periuk kera ni sampai setengah jam pun ada. Soalan yang sama, adakah periuk kera ni miang, gatal ataupun beracun kan? Jadi cuma yang kita dapat bagi jaminan pada dia orang, saya dah buat benda ni dah hampir 5 tahun pun orang makan pun tak ada mendatangkan penyakit ke masalah pada yang makan lemang periuk kera ni. Jika ada masa terluang, isterinya Sharifah Razi Ahmad akan membantu menyiapkan rendang yang telah dimasak hampir 2 jam. Selain penghantaran, ada juga pelanggan yang datang ke rumah Syafri untuk mengambil tempahan.
Biasanya, mereka mengetahui melalui laman sosial dan cerita dari mulut ke mulut. Actually, kalau saya cakap memang saya kurang makan lemang sebab tak suka pulut. Tapi sebab lemang ni, dia lembut tau. Dia bila you kopek tu, dia tak ada kerak. So, you rasa macam you makan nasi. Sedap je lah. Very natural rasa dia. Kalau you makan yang buluh tu, memang sedap juga. Sebab dah lama tradisi kita buat tu kan. Tapi dia ada kerak tu, dia macam keras sikit. Yang ni memang pure dia lembut. Okey, selamat menyambut selera. Saban tahun dia mengorbankan pagi rayanya bagi menyiapkan tempahan pelanggan. Saya dah masalah beraya ni, keadaan macam ni dah hampir 7 tahun. Memang tak berkesempatan beraya dengan keluarga lah untuk memenuhi permintaan pelanggan. Setiap petang, Syafri akan menghantar lemang periuk keranya kepada peniaga di Bazar Ramadan berdekatan. Dah boleh makan dah ni? Okey. Alhamdulillah, setelah sehari kita berpuasa, hari ni saya dapat berbuka puasa dengan menu yang istimewa iaitu lemang periuk kera. Okey, tadi pun masa kita masak siang tadi, memang dia punya aroma dia ni betul-betul menusuk hidung. Macam membuat saya tak sabar nak mencuba lemang ni So, bolehlah kita makan Kita makan. Okey, jemput. Punya kulit nipis. Dia macam menipis Dia memang tadi nipis. tebal kan? Tadi tebal kan? Masa kita buat tadi dia tebal kan? Tebal. Bila dia steam. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana rasa Lola? Kena rasa sekali juga Punya ayam ya. Baik. Sebenarnya apa yang saya dapat rasa dia lemak dia tu memang lembut, dia punya pulut ni lembut dan berlemak dan sekata sebab berbeza dengan yang lemang buluh yang kita selalu makan tu. Ni sangat lembut dan saya rasa dia memang ada rasa dia tersendiri. Makan juga dengan apa? Dengan ayam ni. Sedap. Dah ingat mak buat. Mak buat. Berlainan sikit daripada kalau dia komplain dengan masyarakat. Kita bobi lah, sanggang lah pun semua boleh. Bukan sekadar sebagai sumber pendapatan, dia kini terpanggil membawa misi yang lebih penting. Hampir 20 tahun bergelar usahawan, Syafri berhasrat suatu hari nanti untuk memperkenalkan hidangan lemang periuk kera ini sebagai menu eksotik di kalangan pelancong, sekaligus memperkenalkan nama Malaysia ke peringkat antarabangsa.